Okey, jadi hari ini kita akan masuk tajuk yang ketiga iaitu matriks terlebih dahulu. Okey, jadi matriks, apa yang kamu akan belajar adalah apa itu matriks dan juga operasi asas bagi matriks lah. Okey, jadi yang first kali kita akan tengok, matriks ni sebenarnya kita gunakan untuk mewakilkan maklumat lah, situasi sebenar lah. Jadi contoh dekat sini dia dah bagi dalam jadual, ada pelajar, pelajar ni dalam keadaan melintang macam ni, subjek dalam keadaan menegak lah. Jadi dekat sini setiap pelajar ni markah dia berapa mengikut subjek. Jadi daripada jadual yang diberi, kita boleh susun maklumat tersebut dalam bentuk tanda kurungan lah. Jadi maksudnya keluarkan daripada jadual tadi dalam bentuk dalam kurungan macam ni, ikut dia punya betul-betul kedudukan lah. Jadi maklumat yang kita keluarkan daripada jadual masuk jadi kurungan, inilah yang kita panggil sebagai matriks lah. Jadi nombor-nombor yang disusun dalam bentuk baris dan juga lajur membentuk satu tata susunan bagi segi empat tepat dinamakan matriks. Itu maksud matriks yang sebenar. Okey, jadi kalau kita tengok contoh yang kedua, dekat sini dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi first kali dia keluarkan dalam bentuk jadual. Jadi pelajar untuk program CTP, lelaki dia 18 orang, dia pun tulis 18, perempuan 12. Jadi dia keluarkan dulu, dia tukar dulu dalam bentuk jadual. Daripada jadual senang untuk kita tukar jadi matriks lah. Salin sahaja mengikut kedudukan dan letakkan dia dalam kurungan. Okey, jadi yang ketiga, kat sini kita perlu buatlah, dia tak ada bagi jawapan dekat situ. Okey, jadi kalau kita tengok dekat situ, jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat dalam sukan C bagi 3 buah negara yang mendapat bilangan pingat paling banyak. Okey, jadi dia dah bagi kat sini Malaysia, emas berapa, perak berapa, gangsa berapa. Setiap negara tu 3 negara yang memiliki pingat tertinggi lah. Jadi disuruh kita bentuk satu matrik daripada maklumat di atas. Jadi apa yang kita perlu buat? Letakkan dia dalam kurungan. Jadi ikut sahaja dia punya kedudukan lah. Salin balik 111. Ya, dia punya perak 75. Yang gangsa 85. Dapat siap satu kita punya negara Malaysia. Thailand pula 103. Peraknya 86. Gansanya 89. Dan yang terakhir bawah sekali 72, 74 dan yang terakhir 80. Jadi daripada jadual tadi kita dah transfer dia dalam bentuk matriks lah. Ikut sahaja kedudukan dia dan letakkan dia dalam kurungan. Okey, jadi contoh yang kedua dia bagi dekat situ, kamu boleh tengok dia bagi satu carta bar yang menggambarkan bilangan pekerja lelaki dan perempuan dalam 3 jabatan lah disyarikat ayat. Okey, jadi kat sini kita ada jabatan apa? Pentadbiran, kita ada pengeluaran dan juga pemasaran. Okey, jadi dekat sini kita boleh keluarkan dia punya maklumat mengikut jabatan lah. Jadi jabatan yang pertama, maksudnya jabatan sini pentadbiran, sini pengeluaran dan yang ketiga pemasaran. Semua huruf P lah. Jadi kita punya dalam bentuk baris adalah lelaki dan juga perempuan. Jadi masukkan mengikut bilangan lah. Baca dia punya carta bar. Okey, jadi untuk pentadbiran lelaki dia adalah 25. Jadi lelaki untuk pentadbiran 25. Perempuannya kepala kerja ada 40. Jadi kita tulis itu 40. Sama juga dengan pengeluaran. Lelaki baca carta bar dia pergi ke 35. Jadi perempuan untuk pengeluaran adalah 30. Baca macam tu saja. Yang terakhir pemasaran, lelaki adalah 30. Manakala perempuan untuk pemasaran ada 35. Jadi itu sahaja cara untuk kita tukarkan daripada bentuk gambar rajah kepada bentuk matriks lah. Kita wakilkan maklumat yang diberi dalam bentuk matriks. Okey, yang seterusnya kita akan tengok ciri-ciri matriks. Okey, ciri-ciri matriks, ini yang cikgu cakap tadi. Dalam matriks kita ada nilai, contohnya yang dibagi kat sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang pertama apa yang kamu perlu tahu adalah kita akan baca dia punya baris. Baris akan duduk dalam keadaan melintang lah. Kita akan baca dia dalam keadaan melintang. 1 baris, 2 baris dan juga 3 baris. Okey, kalau lajur kita baca dia dalam keadaan
menegak. Dia menegak, jadi kita ada satu lajur, dua lajur. Itu dia. Jadi matriks ini kita boleh kata dia mempunyai 3 baris dan 2 lajur lah. Dia ada 3 baris dan 2 lajur. Okey, jadi matriks yang mempunyai disimbolkan sebagai M baris dan N lajur dikenali sebagai matriks. Okey, ini kita perlu tulis dia dalam bentuk peringkat lah. Jadi peringkat cara penulisannya adalah baris. M ni diwakili oleh baris. Kita akan kalikan dengan laju. Itu dia punya cara penulisan peringkat bagi matriks lah. Peringkat. Peringkat sama dengan baris kalikan dengan laju. Jadi apa yang kamu boleh buat dekat sini, baris kita ada 1, 2, 3. Jadi kita ada 3 baris. Kita akan kalikan dengan laju kita ada 1, 2 lah. Jadi kita ada 2 laju. Jadi peringkat bagi matriks ini adalah 3 kali 2 lah. Jadi tak perlu darabkan 3 kali 2. Just tulis saja 3 kali 2 lah. Maksudnya kalau orang nampak akan tahu kita ada 3 baris dan juga 2 lajur. Okey, jadi ciri matriks yang ada diberi kat sini adalah matriks yang mempunyai bilangan baris yang sama dengan bilangan lajur. Jadi matriks yang bilangan barisnya sama dengan bilangan lajur adalah kita kena pasti sebagai matriks segi 4 sama. Itu nama dia lah. Jadi untuk matriks yang mempunyai bilangan baris dan juga lajur yang sama, kita kenali sebagai matriks segi 4 sama. Contoh dekat sini, baris kita ada 2 baris, lajur kita juga ada 2. Jadi peringkatnya adalah 2 kali 2 lah. Nampak tak? Jadi baris kita 2, lajur kita juga 2. Jadi 2 kali 2 bilangan yang sama, dia adalah matriks segi 4 sama. Okey, untuk ciri yang kedua adalah matriks yang mempunyai hanya satu baris, dinamakan sebagai matriks baris. Dia hanya ada satu sahaja baris, kita kenali dia sebagai matriks baris. Manakala matriks yang mempunyai satu sahaja lajur, kita akan kenali dia sebagai matriks lajur. Itu dia punya ciri-ciri lah matriks yang kita akan belajar. Okay, jadi kalau kamu tengok muka surat surat 5, ada latihan dekat situ, boleh cuba jawab. Okey, contoh yang pertama kita boleh cuba jawab kat sini, matriks salin dan lengkapkan jadual berikut. Okey, matriks yang pertama dia dah bagi berapa bilangan baris kita, baca yang melintang. Jadi baris kita hanya ada 1. Okey, berapa bilangan lajur, baca yang menegak. Jadi menegak kita ada 1, 2, 3 lah. Jadi peringkatnya darabkan sahaja baris dan juga laju lah. Maksudnya ini baris kali dengan laju. Jadi 1 kali dengan 3. Itu kita punya peringkat. Kalau contoh yang kedua, baris kita ada 1, ada 2. Jadi barisnya 2. Laju kita menegak hanya ada 1. Jadi 1. Peringkatnya baris kali dengan laju lah. Jadi 2 kali 1. Okey, yang ketiga, kalau kamu nampak kat sini, baris kita ada 2. Lajur kita juga akan ada 2. Jadi kita punya peringkat 2 kali 2. Okey, jadi yang ini kamu boleh cuba jawablah. Jadi untuk soalan 2 pun sama, cuma yang soalan pertama dibagi dalam bentuk jadual. Kalau soalan kedua, juga dia hanya minta kita tentukan berapa bilangan baris, berapa bilangan lajur dan juga apa kita punya peringkat matriks lah. Jadi untuk contoh yang pertama 18, 16. Jadi baris kita dekat sini adalah kita ada 1 baris, kita ada 2 baris lah yang melintang. Jadi baris ada 2, lajur kita ada yang menegak sini hanya ada 1. Jadi lajur kita 1. Yang terakhir, apa yang ditanya, peringkat matriks kita adalah baris kali lajur lah. Jadi 2 kali 1. Itu saja yang dia minta. Sama saja seperti di atas, cuma dia punya cara soalan dia adalah berbeza lah. Okay, jadi yang B, sama juga tadi. Kita cari dulu bilangan barisnya berapa. 1 baris, 2 baris. Jadi kita ada 2 baris. Lajur kita, baca yang menegak. 1 lajur, 2 lajur. 2 juga. Jadi peringkatnya adalah 2 kali 2. Itu dia cara untuk kita tentukan barisnya berapa, lajurnya berapa dan akhir sekali apa peringkat matriks tersebut lah.
Okey, jadi yang C dan D ni kamu boleh cuba buat. C dan juga D boleh cuba buat sendiri. Okey, nombor 3. Nombor 3 adalah, okey, kalau dia suruh kita kategorikan setiap matriks berikut kepada matriks yang kita dah belajar tadi. Matriks baris, matriks lajur dan juga matriks segi empat sama. Okey, jadi yang pertama ingat, matriks baris maksudnya dia hanya ada satu baris. Matriks lajur hanya ada satu lajur. Kalau matriks segi empat sama, baris sama dengan lajur. Okay, jadi kalau yang pertama ni, kalau kita tengok kat sini, baris kita ada 3, lajur kita hanya ada 1. Jadi kita boleh kenali dia sebagai matriks lajur. Okay, B, kita hanya ada 1 baris, 2 lajur. Jadi ini kita kenali sebagai matriks baris. Kan dia hanya ada 1 baris. Okey, kalau yang ni hanya ada 1 lajur. Okey, kalau C nampak tak? Dia nilainya hanya 57. Jadi baris dia 1, lajur dia juga 1. Jadi bila baris sama dengan lajur, dia kenali sebagai segi empat. Samalah, segi empat sama. Ini kita kenali sebagai matriks segi empat sama. Jadi D sama juga, baris kita ada 2, lajur kita juga ada 2. Jadi dia adalah segi empat sama. Segi empat sama lah. Itu dia punya singkatan. Okey, jadi E, F, G dan juga H kamu boleh cuba buatlah. Jadi untuk nombor 4, nombor 4 ni dia suruh kamu tulis sahaja. Tuliskan satu matriks bagi setiap peringkat yang berikut. Dekat bawah ni dia dah bagi peringkat. Jadi apa yang kamu boleh buat? Tuliskan contoh. Apa-apa nilai tak kisah. Kamu boleh letak. Yang penting peringkatnya mengikut soalan yang diberilah. Jadi contoh yang pertama 1 kali 1. Maksudnya baris dia ada 1. Lajurnya juga ada 1 sahaja. Jadi letak apa-apa nilai. Nombor yang kamu suka. Contohnya 14. Itulah baris 1. Lajur 1. Okey, kalau contoh yang kedua, baris kita ada 2. Kita ada matriks kat situ. Jadi baris perlu ada 2. Lajur kita hanya ada 1. Jadi masukkan apa-apa nilai yang kamu suka asalkan mengikut peringkat yang diberilah. Contohnya kita ada 2 dan juga 3. Itu maksud dia. Letak apa-apa nilai, yang penting ikut peringkat yang diberi. Jadi, cuba jawab soalan C dan juga D. Itu untuk tuliskan satu matriks mengikutlah peringkat yang diberi.